menjadikannya empayar keluarga paling kaya di Malaysia. Hai, buku-buku pendedahan sisi gelap jenayah adalah antara genre buku yang menarik perhatian di seluruh dunia. Seperti yang saya pernah baca buku Mafia Maid di Itali, Yakuza Mun di Jepun, Gangster di Ireland dan juga Hard Mafia di India. Jadi untuk kali ini sebenarnya agak sedih dan saya menjadi serba salah kerana untuk pertama kalinya terpaksa membuka buku yang menceritakan kepada dunia mengenai sisi gelap negara saya sendiri, iaitu money laundering, yang juga sebenarnya menjadi buku terawal pendedahan selain daripada buku Billion Dollar Whale. Di tangan saya ini buku Gila Balak menelusur jejak-jejak mafia kayu balak Asia, yang mana telah disebut oleh sebagaimana disebut oleh Gordon Brown sebagai jenayah alam sekitar terbesar masa kini, yang mana kerosakan hutan hujan secara besar-besaran oleh pembalak-pembalak di Malaysia, yang mana ditulis oleh sejarawan dan aktivis Lucas Trautman. Buku ini akan mencari semula hutan hujan yang telah hilang dan orang-orang yang pernah satu ketika dahulu tinggal menetap di sini. Malah dia juga menyelusur setiap jaringan jenayah yang telah mengaut keuntungan ribuan juta ringgit melalui rasuah dan penjualan kayu balak haram, yang mana duit-duit yang sebegitu banyak itu kemudiannya telah berada di bumi asing seperti Zurich, London, Sydney, San Francisco dan Ottawa. Jadi Lucas Trautman telah menamakan Tun Abdul Taib Mahmud, bekas Ketua Menteri Sarawak selama 33 tahun dari 1981 sehingga 2014, yang lebih lama daripada Perdana Menteri Malaysia 22 tahun Tun Dr. Mahathir, yang juga yang mana Taib Mahmud kini adalah yang di-Pertua Negeri Sarawak sebagai Ketua Mafia Kayu Balak Asia. Pada masa yang sama, Trautman juga memperlihatkan keluarga Taib dengan bantuan-bantuan subahat, rakan-rakan subhat utama dan juga institusi-institusi keuangan telah berjaya meraih keuntungan sebanyak 15,000 juta dolar. Jadi kerosakan ini menjadikan ia satu rekod kronik sebagai sebuah keluarga kleptokrat, satu istilah yang dipopularkan tahun 2017 dan 2018 di Malaysia sebenarnya telah digunakan lebih awal oleh Trautman pada tahun 2014 untuk menunjukkan bagaimana penganugerahan konsesi balak dan juga ekspor kayu balak ini yang dibekalkan juga dengan maklumat yang dibekalkan oleh pembocor maklumat utama seperti mengenai rampasan tanah sebanyak 1.5 juta hektar milik kerajaan negeri bernilai ribuan juta dolar kepada ahli keluarga, rakan perniagaan dan ahli-ahli politik dari tahun 1999 sehingga 2010. Malah ada yang bertukar 3 tangan daripada kerajaan negeri kepada ahli keluarga Taib dan dijual semula kepada pihak ketiga dengan keuntungan 40 juta ringgit dalam tempoh kurang 12 hari. Juga salah guna unit perniagaan kerajaan negeri Cahaya Mata Sarawak yang merupakan pengendali perniagaan terbesar di Malaysia Timur, yang kemudian diambil alih oleh ahli keluarga Taib menjadikannya empayar keluarga paling kaya di Malaysia dengan pemilikan termasuk pengeksport kayu balak, pengeluar simen, besi, pemerdagangan ekuiti, perbankan dan juga kawalan keselamatan. Dari sinilah segala-galanya dibongkarkan dan didedahkan, termasuk melalui blog Sarawak Report dan Radio Free Sarawak. Bruno Mensa, aktivis alam sekitar yang mengasaskan Bruno Mensa Fund, yang kemudiannya hilang secara misteri sehingga ke hari ini, menjadi inspirasi mereka semua yang mendedahkan skandal balak ini. Mengesankan bagaimana ketua penduduk asal memberitahu apabila Bruno Manson hilang, seolah-olah matahari dan bulan juga lenyap daripada langit dan mereka merasakan hidup tanpa cahaya dan berada dalam kegelapan. Gila Balak ialah kisah sekelompok masyarakat yang kehilangan warisan syurga loka, kayu kayan sejak zaman berzaman dan turun-temurun.
dan kini telah digalang-ganti dengan ladang-ladang kelapa sawit, pencemaran yang haloba dan juga rasuah yang leluasa. Walaupun penulis buku dan yayasan yang diterajuinya datang dari jauh di Switzerland, tetapi kajian dan dapatannya benar-benar membumi sehingga menjejak ceruk alam di hutan Baram dan gunung Murut Kecil untuk pemetaan hutan, tanah adat dan wilayah orang asal, sehingga berjaya menamakan sehingga 5,200 batang sungai dan anak sungai dan 513 batang pokok damak beracun ketika Google Map belum ada lagi pada masa itu. Ditambah dengan temu bual bersama masyarakat tempatan seperti Alung Segara, ketua masyarakat Penan yang hidup secara nomad, Mutang Urung, suku Kelabit dari Long Napil, Melainak, ketua masyarakat Batik, dan Bayasigah, warga Long Teran Kanan, iaitu kelompok kecil orang asal di Sungai Tanjul, menjadikannya dokumentasi buku ini sebagai pemukulan kepada penulis dan pengkaji tempatan. Skandal balak bukan sahaja berlaku di Sarawak tetapi juga jirannya Sabah yang baru-baru ini dikaitkan dengan pembebasan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman yang juga dituntut di Mahkamah melalui saman oleh Yayasan Sabah berkaitan skandal balak bernilai 872 juta. Dan juga sebenarnya balak bukanlah isu di Sabah dan Sarawak tetapi juga di Semenanjung seperti di Kelantan dan juga Kedah. Sesungguhnya saya sangat terkesan apabila membaca buku ini sebagai sebahagian daripada warga Malaysia yang prihatin terhadap kelestarian alam. Benarlah kata buku-buku ini begitu mengesankan tentang bagaimana dikatakan suatu cara hidup witara di dalam hutan telah dimusnahkan oleh hanya satu generasi. Bacalah buku ini dan tangisi mereka, kemudian bangkitlah. Semoga hutan tropika di Sarawak dan Sabah serta seluruh Malaysia Timur terus hidup lestari, bukan sekadar untuk menjadi oksigen kepada rakyat Malaysia tetapi untuk menjadi alam tinggal kepada orang asal Penan, Kayan, Kenyah dan Kelabit. Jangan lupa like dan subscribe Hentam TV. Terima kasih dan jumpa lagi.